Okey, hai semua. Apa khabar hari ni? Okey, hari ni masih lagi bersama dengan Cikgu Liza untuk tajuk nombor bercampur. Okey, khususnya Cikgu Liza tujukan untuk pelajar-pelajar tahun 3. Namun begitu, bagi pelajar-pelajar tahun 4 dan 5 atau 6 yang masih bermasalah untuk topik ini, boleh juga ikuti video Cikgu Liza ini. Okey? Okey. Kita teruskan belajar dengan Cikgu Liza untuk tajuk nombor bercampur. Okey, pelajar semua dah ready? Boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan belajar. Apakah maksudnya nombor bercampur itu? Pelajar-pelajar sebelum ini sudah pun belajar tentang tajuk, pecahan tak wajar dan juga pecahan wajar. Okey, untuk tajuk nombor bercampur, kita kenali dulu apakah yang dikatakan nombor bercampur. Okey, nombor bercampur adalah gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Apakah maksudnya itu? Bagaimanakah nombor bercampur itu? Okey, perhatikan contoh. Okey, contohnya ada 6/5. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Apakah yang dikatakan nombor bercampur? Okey, lihat pada anak panah yang ditunjukkan. Nampak tak ini nombor 6? Okey, 6 ini ialah nombor bulat. Okey, bergabung dengan 4/5 adalah nombor pecahan wajar. Jadi, pecahan wajar bergabung dengan nombor bulat. Inilah yang kita namakan nombor bercampur. Okey, boleh tak pelajar-pelajar semua? Boleh kan? Okey, 6/5. Selain daripada itu, nombor apa lagi yang kita boleh katakan sebagai nombor bercampur? Okey, sebarang nombor yang ada kaitan dengan nombor bulat bergabung dengan pecahan, itulah yang dinamakan nombor bercampur. Okey, bagaimana? Okey, contoh lain 2/5/7. Okey, ada lagi yang pelajar-pelajar nak sebutkan? Okey, banyak lagi ya sebenarnya, sangat banyak. Contoh lain, sebut. Okey, 4/3/5. Lagi, ada lagi tak nombor? Ada, sangat banyak. 3/5/7. Juga nombor bercampur. Apa lagi nombor bercampur? 2/9/10. Juga nombor bercampur. Jadi ada banyak lagi contoh lain yang boleh kita katakan sebagai nombor bercampur. Yang penting, mesti pastikan ada nombor bulat di depan yang kita letakkan tulisan ni di tengah-tengah. Manakala sebelahnya adalah pecahan wajar. Betul-betul berada di tengah-tengah nombor bulat di hadapan. Okey, bila kita menulis dalam buku, pastikan nombor di hadapan iaitu nombor bulat ini berada di tengah-tengah dengan pecahan di sebelahnya. Okey, jangan letakkan di sebelah atas ataupun nombor bulat di sebelah bawah kerana dia akan bergabung dengan nombor yang di sebelahnya nanti. Okey, jadi pastikan dia berada di tengah-tengah. Okey, pelajar-pelajar semua, boleh faham tu? Okey, kita teruskan lagi. Okey, bagaimana cara menulis dalam perkataan? Okey, kita perhatikan di sini contohnya. 2/3/7. Bagaimana nak tulis dalam perkataan? Okey, 2/3/7 kita akan tulis 2/3/7. Hanya kita salin dan tulis dalam perkataan. Okey, 2/3/7. Nampak tak? Apakah nombor bercampur tersebut? 1/7/9. Good. Bagus. Okey. Apakah jawapannya? Dalam perkataan, kita hanya perlu mengeja 1/7/9. Mudah saja kan? Okey, pelajar-pelajar boleh ikut? Boleh faham tu? Dah saja.
Kita teruskan lagi. Okey, bagaimana kita menyebut pecahan daripada gambar rajah? Okey, menyebut pecahan daripada gambar rajah. Okey, kita menyebut dan menulis pecahan daripada gambar rajah. Kita lihat rajah di sini. Nyatakan pecahan bagi kawasan berlorek dalam nombor bercampur. Okey, soalan minta kita berikan jawapan dalam nombor bercampur bagi kawasan yang berlorek. Okey, pelajar perhatikan di sini. Berapakah bilangan yang berlorek? Okey, yang berlorek ada berapa? Ada, kita kira 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kawasan berlorek. Tetapi, ingat lagi tak hari tu Cikgu Liza kata? Bukan per dengan 8 semua kotak ni. Memang per dengan semua, tetapi semua daripada satu kumpulan. Yang pertama ni. Okey, tengok ada 4. Okey, daripada satu kumpulan ada 4 bahagian. Jadi, kena per dengan 4. Itu dalam pecahan wajah. Okey, kita sebut dalam pecahan. Kita sebut 4/4 tambah 3/4. Jadi, sebenarnya dalam nombor pecahan tak wajar, dia jadi 7. Betul tak 7? Ada 7 berlorek per dengan 4. Ingat lagi tak yang belajar dulu? Okey, 7/4 kan? Itu jika pecahan tidak wajar. Tetapi sekarang nak dalam nombor bercampur. Apabila nombor bercampur bermaksud mesti ada nombor bulat di hadapan yang penuh dan seterusnya pecahan. Okey. Dengar betul-betul pelajar, perhatikan di sini. Dengar betul-betul ya. Nanti nak jawab soalan dalam buku latihan dan buku aktiviti ataupun soalan lain. Okey. Pelajar perhatikan di sini. Lihat betul-betul. Satu kotak yang pertama penuh ini ada berapa bahagian? Ada 4. Ada 4 bahagian. Jadi 4 bahagian ini penuh. Bermaksud, okey, kotak yang atas 4 ni adalah 1. Okey, adalah 1. Ini namanya 1 besar ni. Ini 1 penuh. Kenapa 1? Sebab 4 ada 4 bahagian, tetapi 4/4 dah penuh. Ibaratnya, kalau kita beli kek, okey, Cikgu Liza terang sikit. Kalau kita beli kek, kita potong 4, tetapi 4/4 kita makan. Bermakna, dikatakan berapa? Adakah dikatakan 4/4 kek kita makan? Dikatakan 1 biji kek kita makan. Habis. Kita beli sebiji, tapi kita potong 4 bahagian. Okey, kita potong ni 1, 2, 3, 4. Potong 4 bahagian. Tetapi 4/4 kita makan. Bermakna kita telah makan sebiji kek. Ini maksudnya 1 penuh. Sebiji kek. Boleh faham? Okey, sebab itu disebut sini adalah 1. Kenapa 1? Sebab 4/4 maknanya sama dengan 1. Penuh habis. Okey, faham tu? Okey, ini maksudnya 1. Kemudian di bawah ini yang berapa yang berlorek daripada bahagian satu kumpulan ni? Ada 4 bahagian. Tetapi yang berlorek ada berapa? Ada 3. Maka 3 yang berlorek ini kita namakan 3/4. Boleh tak? Okey, jadi bagaimana? Kita teruskan. Jawapan dia adalah 1. Dari mana datang 1 tadi? 1 dari kotak yang penuh. Kat atas ni dah penuh dah. 1 lah. Asal penuh je, 1. Dia potong 8 pun, 8/8 dia makan. 1 juga. Kalau dia beli kek, dia potong 10 bahagian. 10/10 dia makan. 1 biji kek juga maksudnya. Okey, faham? Okey. 3/4 datang dari mana? Dari sini. Maka jumlah semua ini akan jadi 1 3/4. Boleh faham belajar? Okey. Faham? Okey, katalah penuh. Sini pun tak ada putih ni, tak ada kosong. Berlorek juga. Maka penuh semua. Jadi 1 biji kek, 2 biji kek. Maka jawapan 2 biji kek. Okey. Okey, sekarang
Sebab ada kawasan yang tidak berlorek, maka 3/4 lagi bahagian sebelah ni. Boleh faham pelajar? So, jawapan akan jadi 1/3/4 dalam perkataan. Okey tak? Boleh? Boleh ikut ke? Okey, Cikgu Liza harap fahamlah tu maksudnya. Yang paling penting kena tahu, tengok berapa yang dilorekkan, berapa gambar yang dilorekkan. Mesti pastikan kalau penuh kat sini yang awal ke, yang akhir ke. Yang penting bila penuh, maksudnya dia 1. Kalau ada lagi penuh, ada 1 lagi, jadi 2. Ada lagi penuh, 1 lagi, 3. Kemudian tengok berapa yang seterusnya. Ada tak kawasan yang tak cukup lorek penuh? Yang itu adalah pecahan seterusnya. Okey. Okey, Cikgu Liza rasa cukup dulu di sini. Maka, Cikgu Liza harap fahamlah dan terus ikuti channel Cikgu Liza. Okey, belajar dan terus belajar. Jangan putus asa. Mudah je kan? Boleh ingat? Okey, Cikgu Liza harap pelajar faham dan boleh ingat ya. Semoga kejayaan menjadi milik anda. Terima kasih belajar dengan Cikgu Liza. Jangan lupa follow. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Supaya dapat ikuti seterusnya setiap video-video baru Cikgu Liza. Okey, teruskan belajar dan teruskan berusaha. Bye. Jumpa lagi nanti pada episod-episod dan video seterusnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Okey, terima kasih semua kerana menonton channel Cikgu Liza. Bye.